Assalamualaikum, saya Asma dari Asma Fatbox dan hari ini saya akan tunjukkan kepada korang cara untuk buat granny square jenis solid. Granny square ni ialah satu jenis kait yang kita akan start daripada tengah, kemudian ia membentuk segi empat. Dan biasanya kita akan buat dia banyak-banyak keping kecil-kecil dan kemudian kita akan cantumkannya jadi cadar atau beg atau selimut dan sebagainya. Hari ini saya akan tunjukkan jenis solid iaitu jenis yang mudah. Ini adalah salah satu contoh projek yang pernah saya buat menggunakan granny square. Okey, nampak tak? Ini satu granny square dan kemudian ini granny square yang lain dan kemudian saya cantumkan dan jahit border. Ini ialah selimut yang saya buat untuk anak saya. Jadi kalau tengok dari jauh dia akan nampak cantik. Nampak ada lubang-lubang dan dia membentuk segi empat macam ni. Okey, padahal dia punya square dia sebenarnya macam ni. Jadi itu yang buat bentuk dia jadi cantik. Ini salah satu projek dan ini makan masa yang agak lama. Ini pun projek granny square yang saya tengah buat sekarang. Dia belum siap lagi. Saya nak buat selimut. Tapi teknik ini saya buat lain sikit sebab saya akan mulakan dari tengah macam tu. Kemudian dibesar-besar dan saya tak berhenti. Jadi granny square ni akan jadi sangat besar dan dia tak akan cantum dengan granny square lain sebab saya akan buat satu je besar. Jom kita mulakan. Saya menggunakan benang nona dan juga hook bersaiz 3.5 mm. Okey, mula-mula sekali kita akan buat chain sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian slip stitch pada chain yang pertama. Dan ia akan membentuk satu lubang kat tengah. Okey. Sekarang chain 3 kali untuk menggantikan double crochet yang pertama. Kemudian pada lubang tu buat satu double crochet pada lubang yang tengah. Jadi macam ni. Seterusnya buat 2 chain dan kemudian 3 double crochet pada lubang yang tengah. Kemudian 2 chain dan 3 double crochet lagi. Kat sini kita dah nampak dia dah mula membentuk. Seterusnya buat 2 chain dan 3 double crochet. Dua chain dan 1 double crochet. Okey, sekarang dia dah siap row yang pertama. Kita nampak kat sini setiap sisi ada 3 double crochet dan setiap bucu pula ada 2 chain. Sekarang slip stitch macam tu. Baiklah, sekarang kita akan buat round yang kedua. Buat 3 chain menggantikan double crochet, kemudian buat 1 double crochet pada stitch ni. Okey, caranya untuk buat double crochet,
Caranya ialah sauk, masuk, sauk, keluar, sauk, keluar 2, sauk, keluar semua. Itu double crochet. Okey. Kemudian kita dah sampai ke bucu. Daripada bucu ni, kita akan buat 2 double crochet, 2 chain dan 2 double crochet. Itu adalah ulangan yang kita akan buat pada setiap bucu. Okey, pada setiap bucu ni akan buat 2 double crochet, 2 chain dan 2 double crochet. Okey. Double crochet 2, ini 1, ini 2. Chain 2. Kemudian double crochet 2. Okey, ini ialah bucu. Seterusnya, tengok kat sisi sini ada 3 double crochet. Jadi pada setiap atas double crochet tu kita buat double crochet. Jadi pada sisi ni ada 3 double crochet. Okey, sekarang sampai ke bucu. Dan bucu tadi kita buat cara yang sama, iaitu 2 double crochet, 2 chain dan 2 double crochet. Dan pada sisi ni juga kita nampak ada 3 double crochet. Jadi ke atas dia kita buat juga 3 double crochet untuk sisi ni. Penting untuk pastikan jumlah double crochet pada setiap sisi ni sama. Okay. Sekarang memang kita senang nampak ada 3 je kan. Tapi bila row ni dah berkembang, dia akan jadi 40 lebih. Dan kita kena pastikan 40 lebih. Kalau tersilap, bentuk granny square ni akan jadi pelik. Okay. Kena pastikan. Sampai dekat bucu, buat 2 double crochet, 2 chain dan 2 double crochet. Seterusnya pada sisi ni buat 3 double crochet, kerana sisi ni ada 3 double crochet, jadi atas ni kita buat 3 juga. Dan pada bucu buat 2 double crochet, 2 chain dan 2 double crochet. Okey. Dan last sekali kat sini kita tengok ada 1 dan 2 je kan double crochet. Jadi lengkapkannya. Okey, sekarang kita dah nampak bentuk 4 segi dia kan. Kita boleh cantumkan. Dekat sini kita nampak sisi dia. Setiap sisi ni double crochet dan bucu ada 2 chain. Jadi setiap kali dia berkembang, setiap bucu ni dia akan ada 2 double crochet, 2 chain dan 2 lagi double crochet untuk pastikan dia grow.
Okey, jom kita buat row yang ketiga. Buat 3 chain menggantikan double crochet yang pertama. Kemudian tengok kat sini. Tengok kat sini kan. Ni double crochet. Ni bahagian atas dia. Kat sini kita nampak 1, 2, 3 double crochet. Jadi kat atas dia kita buat juga 1, 2, 3 double crochet. Okey, setiap double crochet ni atas dia ada 1 double crochet. Jangan tersilap. Sekali lagi, cara untuk buat double crochet ialah sauk, masuk, sauk keluar, 2, sauk keluar semua. Ini double crochet. Okay, saya ada tutorial khas dalam playlist lain dan korang boleh tengok lah. Saya ada letak dekat description link dia. Kat bucu buat cara yang sama, iaitu 2 double crochet, 2 chain dan 2 double crochet. Okey. Kemudian kat sini kita kira ada berapa double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dekat atas ni kena ada 7 juga double crochet. Kadang-kadang kita tak perasan yang sini tersorok. Kan? Kita pun terus buat kat sini. Dia pun nampak kurang 1. Okay, jadi pastikan. Okey, lepas tu kat bucu dia sama 2 double crochet, 2 chain dan 2 double crochet. Oops. Okey, seterusnya kita repeat je. Kan ada 7, jadi kat atas ni mesti ada 7 juga. Kat bucu dia buat cara yang sama, iaitu 2 double crochet, 2 chain dan 2 double crochet. Kat sisi ni tadi ada 7 kan, so sampai kat bucu 2 double crochet, 2 chain dan 2 double crochet. Ni kat sini ada 1, 2, 3 double crochet. Ni 1, 2, 3 double crochet. Saya nak tunjukkan cara macam mana kalau nak tukar warna lain. Okey. Caranya ialah masuk, tapi jangan tarik warna pink ni. Tarik warna putih. Sangkut kat sini. Tarik
slip stitch warna putih. Warna putih sama ada korang boleh ikat, matikan kat sini ataupun pegang. Biasanya saya pegang je. Biasanya saya pegang, kemudian bila dah potong, saya akan ikat dua ni. Cara saya lah. Okey. Macam tu. Jadi, row seterusnya kita chain 3. Ulang proses yang sama. Iaitu double crochet pada setiap stitch. Pada sisi. Saya akan tunjuk macam cara nak sambung benang. Okay, kalau benang ni habis. Sebab ini besar sangat. Dia punya knot ni. Jadi cara untuk sambung benang ialah buat macam ni. Letak benang ni macam ni satu. Benang ni macam ni satu. Jadi apa kita buat ialah kita ikat ni kat sini. Lepas tu ikat ni kat sini. Okay, jom. Ikat je. Ikat je macam ni. Nampak? Okay. Dan belah sini pun ikat je. Macam ni. Nampak? Okey, lepas ikat, tarik benang ni. Dua-dua. Dia akan bertemu kat tengah. Okey, tarik kemas-kemas. Kemudian boleh potong ujung dia sependek yang boleh. Dia dah kemas dah. Okey, jangan risau. Jangan risau dia tercabut ke apa ke. Dia dah kemas. Okey. Dia memang ada knot dia kat situ, tapi kecil je lah, tak nampak. Tak gedabak macam tadi. Sekarang kita sambung balik. Double crochet pada setiap stitch. Okey, kat hujung tu, dekat bucu, kita buat dua double crochet. Okey, pastikan knot tu jangan duduk depan lah kan, duduk belakang, tersoroklah sikit. Dua double crochet, dua chain, dua double crochet, macam tu. Seterusnya double crochet pada setiap stitch. Kemudian di bucu ni dua double crochet, dua chain dan dua double crochet. Seterusnya double crochet pada setiap stitch.
kemudian double crochet sepanjang sisi. Okey, dah nak siap dah ni. Macam biasa, 2 double crochet, 2 chain dan 2 double crochet. Dah sampai ke stitch yang terakhir, jadi kita slip stitch je kat sini macam tu. Okey, okey, nampak tak dia punya perubahan benang ni tak ketara sangat kan. Dan yang belakang ni lepas kita ikat, dia akan lebih kemas. Nampak tak? Kan? Kita dah tukar benang tu, dia tak nampak ketara sangat. Berbanding kalau kita tarik benang pink tu, kemudian baru tukar dengan benang putih, dia akan nampak dekat sini. Dekat sini akan nampak colour pink. Dia akan nampak tiba-tiba naik atas satu. Kan? Ini knot yang pertama. Okey. Jadi itulah cara untuk buat granny square jenis solid. Yang mata ni tadi ada silap sikit sebab buat chain tu besar. Tapi saya malas nak ghostan dah. So teruskan je lah. Lepas dah tarik tadi, bila dah keluarkan tadi kan, saya pun tarik kan. Lepas terus potong. Lepas terus potong, dia dah secure kat situ. Okey. Ni tak ada masalah sangat sebab nanti kita nak cantumkan dengan granny square lain kan. Kita nak gabung granny square pertama dan granny square kedua, dan kat sini dan kat sini. Jadi ekor hujung ni yang tak siap ni tak apa. Tak apa kalau tak cantik sangat. Tapi kalau korang nak rapikan, caranya ialah, nampak tak ni? Nampak tak bentuk ni? Tadi kait kan? Saya terus tarik, terus potong. Tak matikan pun. Okey. Tadi saya dah padamkan kamera tapi lupa nak potong. Ambil jarum ni, kemudian cucuk kat sini. Keluarkan. Lepas tu matikan dekat bahagian belakang. Okey. Macam tu. Ni pendek, susah sikit lah. Okey. Jadi dia akan nampak cantik. Okey. Satu cara lagi, kita macam matikan dengan guna satu chain kat sini kan. Tapi dia akan nampak macam dia terkeluar lah. Kalau cara saya tadi, nampak cantik lah. Nampak rapi je. Okey. Ni boleh sorokkan nanti. Okey, itu saja untuk hari ni. Dan saya harap korang boleh buat granny square ni banyak. Kemudian saya akan tunjukkan cara untuk cantumkan granny square ni dalam video yang lain. Itu saja untuk hari ni. Bye.